Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Saya harap anda dapat sesuatu daripada video tadi. Renung-renungkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, nama saya Nurfizah Rus binti Muhammad Shah, pensyarah dari UC Politeknik Malaysia. Ingin memperkenalkan kepada anda konsep pendidikan Alaf 21 dan inovasi pendidikan iaitu gamifikasi dalam PDP. Pembelajaran abad ke-21 sangat menekankan kemahiran, kreativiti, pemikiran kritis, kolaborasi dan komunikasi yang mampu meningkatkan potensi dan kepandaian pelajar. Jadi, mari saya bawa anda semua menerokai apa itu gamifikasi. Sebelum kita ke video seterusnya, jom kita fahami dulu apa itu gamifikasi. Gamifikasi dalam PDP adalah satu platform yang dapat menggantikan PDP secara konvensional kepada PDP yang menggunakan platform digital. Malah, gamifikasi juga dapat digunakan sebagai platform untuk berfikir aras tinggi serta yang paling penting adalah dapat menjadikan murid sebagai pemikir berbanding daripada penerima informasi sahaja. Jadi, bagaimana kita nak aplikasikan gamifikasi ini dalam PDP? Sebenarnya, ada banyak alat pengajaran digital yang boleh digunakan oleh pensyarah, misalnya seperti Flipgrid, Nearpod, Genially, Komospace, Socrative dan sebagainya. Jadi, alat digital ini bukan sahaja boleh digunakan sebagai media untuk kita sebagai pensyarah mengajar, tetapi kita juga boleh gunakan aplikasi ini untuk membuat aktiviti gamifikasi dalam kelas. Menarik kan? Jadi mari saya bawa anda menjelajahi salah satu alat pengajaran digital berbentuk gamifikasi yang saya selalu gunakan dalam kelas, iaitu aplikasi Genially. Kita dah pun berada di website Genially. Jadi saya dah tak sabar nak tunjukkan kepada anda semua apakah yang ada dalam Genially ini. Tada! Jadi inilah website ataupun kandungan yang ada dalam Genially. Jadi bagaimana nak menggunakan Genially ini? Senang sahaja. Pergi ke sebelah kiri anda. Okay, anda akan nampak create Genially. Tekan sahaja butang tersebut. Dan anda akan nampak di sebelah kiri anda, okay, di paparan sebelah kiri, ada beberapa pilihan yang boleh anda pilih untuk anda gunakan dalam PDP anda. Saya akan tunjukkan kepada anda beberapa template games yang anda boleh gunakan bersesuaian dengan subjek yang anda ajar. Misalnya jika anda mengajar subjek yang berkaitan dengan bahasa ataupun yang memerlukan pelajar meneka sesuatu gambar, boleh menggunakan aktiviti seperti inilah. Kalau mengajar sejarah pula, kita ada historic facts game di mana kita boleh gunakan timeline sebagai salah satu medium pembelajaran ataupun latihan dalam kelas untuk pelajar lebih mudah mengingati sesuatu susugalo ataupun tarikh yang melibatkan sejarah. Okey, tanpa membuang masa, saya akan tunjukkan satu contoh board game yang anda boleh gunakan dalam kelas. Jadi cara penggunaannya sangat mudah. Pergi ke tengah-tengah bahagian template yang anda pilih. Kemudian anda tekan view template. Jadi Genially akan tunjukkan terlebih dahulu gambaran kepada template yang anda akan gunakan nanti. Dan di bahagian atas ada dadu yang anda boleh tekan untuk menggerakkan pemain-pemain yang ada di sebelah kiri ini. Okay, saya akan cuba terlebih dahulu. Tekan dadu ni. Tekan sahaja. Untuk kita mengetahui berapakah jumlah dadu kita. Okey, 6. Jadi saya akan tekan pangkah kat sini. Saya akan gerakkan player saya iaitu ketam.
Okay, saya berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya akan berada di sini. Jadi ia akan bersambung sehinggalah ke akhirnya. Tiap kotak yang ada di dalam lingkaran seperti ular ini, okey, pensyarah boleh masukkan soalan-soalan yang bersesuaian untuk dijawab oleh pelajar atau boleh buat apa-apa sahaja yang disukai lah. Jadi untuk kita edit semua ni, okey, kita perlu tekan use this template. Apa sahaja yang kita nak buat semua boleh edit kat sini lah. Saya akan pilih satu contoh. Okay. Misalnya saya akan buang monster yang ada di sini. Okay. Mungkin mengerikan sedikit. Jadi saya tukar dengan ikon ataupun ilustrasi yang lain. Okay. Misalnya saya memilih ikon ini untuk diletakkan di sini. So boleh apa-apa saja boleh diubah suai dalam template ini terpulang kepada kreativiti pensyarah. Okey. Jadi yang lain-lain ni saya serahkan kepada kreativiti dan kebijaksanaan pensyarah. Jadi saya harap cuba Genially ini untuk kita mengubah cara pengajaran kita dalam kelas. Okey. Sekarang saya ingin tunjukkan kepada anda sedikit sedutan aktiviti gamifikasi yang saya lakukan bersama-sama dengan pelajar saya yang kami buat di dalam kelas baru-baru ini. So, jom kita tengok. Okey, jadi sebelum kita mula game ni, okey, arahan semua dah baca, saya dah bagikan dalam dokumen. Dah, betul? madam. Okey. Saya dah. Ingat. Jadi saya akan mulakan dengan Muaz dulu sebelah kanan lah, lebih after. Okey. Muaz, kemudian pergi ke Rahman. Rahman jangan seronok sangat Awal yang kedua. Kemudian pergi kepada Humaira, Putri, Daniel dan juga Ashraf. Kemudian kita akan pusing balik lah. Sama je rotate. Okay. So siapa betul, terus ke soalan seterusnya. Siapa salah, barulah dia akan didenda. Okay. So korang kena pergi ke hadapan dan tekanlah jawapan tu. Boleh? Boleh, madam. Okay, kita mulakan. Okay, Muaz, soalan untuk awak. Bacakan. First word saya. Okey. Saya adalah proses di mana dua budaya bertemu dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tetapi tidak menghilangkan identiti asli mereka. So, apakah saya? Okey, 10 saat awak bermula sekarang untuk berbincang dengan kawan dalam kumpulan. Bismillah. Kita gambar. Okey, betul. Selamat Muaz, tak dideta. Let's go. Let's go, man. Rahman, sorry. Silakan baca. Apakah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kelas sosial yang terletak di antara golongan kaya dan miskin? Biasanya dikaitkan dengan nilai-nilai materialistik atau sikap konvensional. Okey, 10 saat daripada sekarang. Weh, confident. Cuba, madam. Confident Okey. Dia memang pintar kena denda. Okey, denda yang pertama. Senaraikan 3 perkataan dalam bahasa Korea. 3 saja perkataan dalam bahasa Korea. Rasa, Rasa, kencana, kesyana. Ni berampat je geng ni. Lagi satu. Easy, man. Easy. anyong sayo. Anya saya. Okey, betul. Dia senang. Right. Kau dapat tak? So silakan Humaira. Seorang pelajar yang berusaha keras untuk belajar dan akhirnya mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. Pelajar tersebut kemudian diterima di universiti terkemuka dan setelah lulus, mendapat pekerjaan dengan gaji yang baik. Situasi ini merujuk kepada istilah. Bincang ke tak? 10 saat. 10 saat. 10 saat. Yang mana? Yang mana? Denda. Mana? Jawapan saya kelas sistem. Yes. Selamat. Dah 2-0 Okey, silakan Putri. Bunga raya di taman cantik warna merah jambu. X dalam masyarakat melanggar norma yang tabu. Ya, betul. 10 saat daripada sekarang. Denda. Puan kaya seekor kucing yang garang. Okeylah, kucing yang garang. Okay, thank you. So, jawapan sebenarnya adalah Devian lah. Devian ni adalah orang yang bertentangan. So, saya nak buat refleksi sikit lah.
Boleh. So siapa yang nak bagi pandangan, pendapat? Bagi saya lah, daripada game ini saya dapat nak katakan yang bahawasanya kalau kita dah faham pun kadang-kadang kita tak tahu konsep yang sebenar nak jawab specific question. So dengan game ni kita dapat fun. Kita dapat berseronok. Aku suka aku tu kau nak kena denda. Tapi kau tak kena. Itu masalah dia. So bagi saya kalau game macam ni lebih banyak, saya rasa saya mungkin lagi pandai kot. Okay, terima kasih Rahman.